Hei, sini rasuah, sana rasuah. Apa nak jadi dah sekarang ni? Semua ada rasuah. Kat mana-mana ada rasuah. Assalamualaikum. Weh, tu lah. Sekarang ni dekat phone, di meja masa, banyak cakap pasal rasuah. Sini rasuah, sana rasuah. Kan? Masalah. Tahu masalah. Tapi saya rasa tak ramai yang tahu apa itu rasuah sebenarnya. Jadi, saya ada satu video di mana beberapa ahli panel yang terkenal akan mengemukakan tajuk ini. Jom, roll VT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita sangat bersyukur kerana dapat diberikan peluang untuk membincangkan satu forum yang bertajuk masalah rasuah di Malaysia. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan saudara Amirul Afiq untuk memberikan makna rasuah dan juga faktor-faktor berlakunya rasuah. Terima kasih Tuan Pengerusi. Assalamualaikum. Saya Muhammad Rafiq, merupakan ahli panel 1. Saya akan bercakap mengenai rasuah dan punca kerap berlakunya rasuah. Rasuah dalam bahasa Arab adalah ariswa, di mana bahasa kasarnya adalah menipu atau merompak. Rasuah ni dia terdiri dari berbagai cara, iaitu memberi wang dan menerima wang agar seseorang individu itu tidak melakukan tugas mereka dengan jujur dan amanah. Di Malaysia, perasuah boleh didakwa atas Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, di mana salah satunya adalah meminta atau menerima rasuah di bawah Seksyen 16 dan 17(a) Akta SPRM 2009, dan gagal melaporkan mengenai rasuah juga boleh didakwa di bawah Seksyen 25(1) dan (2), di mana denda tidak melebihi RM100,000 Malaysia dan RM100,000 Malaysia, penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu juga, saya akan bercakap mengenai punca berlakunya rasuah, seperti kelemahan sesebuah organisasi, persaingan kuasa yang berlaku hari ini, dan kelemahan sistem politik. Dari pandangan saya, kelemahan sesebuah organisasi terhadap rasuah ni adalah kurang penyeliaan dan pemantauan oleh pihak yang sepatutnya, serta amalan pilih kasih dalam sesebuah organisasi itu akan mendorong kepada korupsi. Seterusnya, dari sudut persaingan kuasa pula adalah hari ini yang mana kita tahu negara kita membangun dengan begitu pesat dan mempunyai pelbagai projek yang ditawarkan oleh kerajaan maupun bukan kerajaan. Oleh itu, mereka yang mahukan tender ini sanggup memberi dan menerima rasuah untuk kepentingan diri masing-masing. Dan seterusnya adalah kelemahan sistem politik. Hari ini juga banyak menyumbang kepada korupsi, di mana individu tersebut mahu meraih undi dan sokongan dengan begitu mudah demi kepentingan peribadi masing-masing. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Amirul Afiq. Seterusnya, saya mempersilakan saudara Razmin Shah untuk mengulas tentang rukun negara dan isu-isu semasa. Terima kasih kepada pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Razmin Shah bin Muhammad Rushdi. Saya akan menghuraikan lebih lanjut tentang isu-isu semasa melibatkan rasuah berita terkini. Salah satunya ialah guru besar dipenjara 6 bulan salah guna kuasa. Disandahkan tarikh 2 bulan 7 2020. Seorang guru besar dijatuhkan hukuman penjara 6 bulan oleh Mahkamah Khas Rasuah
sandakan pada Khamis atau 3 pertuduhan salah guna kuasa. Hakim Abdul Bakar Manat turut memerintahkan tertuduh berusia 55 tahun membayar denda RM3,000 atau 3 bulan penjara bagi setiap tuduhan jika gagal membayar denda. Abdul Bakar turut mengarahkan hukuman penjara dijalankan serentak. Lelaki itu sebelum ini mengaku bersalah terhadap 3 pertuduhan alternatif: menyalahgunakan kuasa dengan menggunakan wang kumpulan, wang sumbangan, wang awam, iaitu SUWA, SUA. Okey, ini memberikan contoh, bukan sahaja guru besar pun, sedangkan orang yang kita percaya, cikgu pun main rasuah. Okey, berita seterusnya. Okey, semua tak lari daripada rasuah. Bila terlibat duit, semuanya jadi buta. Pegawai imigresen ditahan SPRM kerana disyaki minta rasuah. Shah Alam. Tarikh 2/7 juga 2020. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Selangor hari ini menahan seorang pegawai imigresen kerana disyaki meminta dan menerima rasuah berjumlah RM3,000. Lelaki berumur lingkungan 40-an itu ditahan di pejabat SPRM Selangor pada kira-kira 2 petang tadi ketika hadir bagi memberikan keterangan. Menurut sumber SPRM, suspek yang bertugas di pejabat imigresen Putrajaya itu disyaki meminta dan menerima rasuah daripada seorang individu bagi melanjutkan permit pekerja asingnya yang tamat tempoh. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 17 Akta SPRM 2009. Okey, benda ni berlaku bukan mana-mana saja. Macam contoh, kawan saya baru saja kena benda ni. Okay. Yang seterusnya, Peguam Kanan Persekutuan mengaku tidak bersalah terima rasuah. Alostar. Seorang Peguam Kanan Persekutuan hari ini mengaku tidak bersalah di mahkamah seksyen di sini atas pertuduhan menerima rasuah pada Mei lepas. Tertuduh Lim Che Yit, 42 tahun, yang bertugas di pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Pulau Pinang, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Tazari Ahmad. Lim didakwa bersetuju untuk menerima suapan wang tunai yang bernilai RM100,000. Okey, itu amat banyak je. Itu saja daripada isu-isu semasa, dan seterusnya ialah rukun negara. Rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia. Ia telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara, iaitu setahun selepas berlakunya terjadi 13 Mei 1969 yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Kandungan rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan kesusilaan. Okey, sebelum saya mengakhiri saya punya sketsa, saya punya part, saya akan memberikan sedikit pantun. 10 sen pun tidak cukup, sudah betis mahukan paha. Sudah betis mahukan paha, kerana tamak tak takut mati. Kerana tamak tak takut mati, katanya rasuah adalah takdir. Sekian daripada saya, Muhammad Razmi Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya mempersilakan saudara Syah Ikmal untuk menerangkan lebih lanjut tentang rukun negara dan isu rasuah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton. Okey, pertama sekali terima kasih kepada tuan moderator kita kerana soalan yang cukup bernas tadi. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syah Ikmal bin Syarul Nizam. Okey, sebelum kita menjawab persoalan moderator kita, yang pertama sekali kita perlulah mengetahui maksud rasuah dan juga rukun negara itu tersendiri. Okey, seperti mana yang kita telah diberitahu sebentar tadi, pada pandangan saya secara ringkasnya, rasuah merupakan satu jenayah ataupun kesalahan undang-undang di mana seseorang itu mendapat kebebasan ataupun keistimewaan daripada pihak berkuasa ataupun seseorang individu selepas memberi wang hadiah kepada pihak-pihak tertentu. Pada pandangan saya, gejala rasuah ini sangat
orang kata sangat sinonim dan sangat sering berlaku di jabatan-jabatan atau pejabat-pejabat awam, termasuklah para politikus dan pegawai secara tidak wajar dan tidak sah menurut undang-undang. Okey, menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, terdapat 4 pecahan rasuah yang utama, iaitu yang pertamanya adalah meminta dan menerima rasuah. Ini khususnya kepada penerima rasuah. Yang kedua adalah menawar ataupun memberi rasuah. Yang ini adalah khususnya untuk pemberi rasuah. Dan yang ketiga, membuat tuntutan palsu. Dan yang keempat adalah menyalahgunakan jawatan ataupun kedudukannya. Yang ini khususnya kepada orang-orang yang berjawatan lah. Okey, seterusnya, bagi menjawab persoalan ini juga kita perlu mengetahui dengan dalamnya maksud rukun negara itu sendiri. Okey, rukun negara ini adalah satu ideologi negara, ideologi kebangsaan Malaysia, di mana ideologi ini digunakan untuk membentuk sesebuah negara yang harmoni. Okey, antara kandungan rukun negara yang kita sedia maklum, iaitu yang pertamanya adalah kepercayaan kepada Tuhan, yang keduanya adalah kesetiaan kepada raja dan negara, yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan, yang keempat adalah kedaulatan undang-undang, dan yang terakhir sekali adalah kesopanan dan kesusilaan. Okey, di sini saya dapat kaitkan rasuah dan rukun negara yang pertama, iaitu rukun negara yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Rukun negara yang pertama ini menunjukkan bahawa setiap anggota masyarakat di negara Malaysia, iaitu tidak kiralah sama ada ianya berbangsa Melayu, India, Cina, Kadazan dan sebagainya, kita sebagai anggota masyarakat ini perlulah teguh dengan ajaran agama masing-masing. Okay, di sini saya sangat tekankan atau saya sangat percaya sekali bahawa tiada agama yang membenarkan penganut agamanya melakukan gejala rasuah. Kerana gejala rasuah ini adalah satu kesalahan yang tidak bermoral di sisi undang-undang negara kita ataupun di sisi agama masing-masing. Sekiranya seseorang itu melakukan rasuah, ianya sangat jelas sekali membuktikan bahawa pegangan agama seseorang itu tidak kukuh dan tidak kuat. Secara tidak langsung, kegiatan rasuah sangatlah tidak selari dengan rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Okey, seterusnya, kaitan antara rasuah dengan rukun negara keempat, iaitu rukun negara keempat adalah kedaulatan undang-undang. Rukun negara keempat ini bertujuan untuk mengawal keselamatan dan keamanan serta kestabilan negara. Okay, daripada sini juga kita boleh lihat bahawa dengan jelas sekali bahawa gejala rasuah adalah satu kesalahan yang sangat serius dan tidak selari dengan rukun negara kita. Gejala rasuah ini adalah satu jenayah yang melanggar undang-undang dalam masa yang sama, ianya juga mengancam kestabilan negara kita. Okey. Saya rasa setakat ini saja perkongsian saya. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan, kepada moderator kerana memberi kesempatan ini kepada saya untuk memberi sedikit perkongsian mengenai kaitan antara rasuah dan juga rukun negara kita. Okey, akhir sekali sama-samalah kita menjauhi diri kita daripada gejala rasuah, kerana gejala rasuah ini sangat tidak mendatangkan kesan yang baik kepada diri kita, malah ia memberi kesan yang buruk kepada diri kita dan juga keluarga serta negara dan juga anak bangsa kita. Akhir sekali, sekian, terima kasih. Saya harap perkongsian saya bermanfaatlah kepada yang lain. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Syah Iqmal. Seterusnya, kita akan beralih kepada Saudara Aiman untuk menerangkan lebih lanjut tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Yang saya hormati Ustaz dan rakan seperjuangan sekalian.
Hari ini saya akan berceritakan tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni. Terdapat 4 aspek yang penting dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Warga negara yang berilmu pengetahuan, amanah, berketerampilan dan berakhlak mulia serta bertanggungjawab dapat dilahirkan. Dengan wujudnya falsafah pendidikan kebangsaan, masyarakat akan berbakti kepada ahli keluarga, negara dan agama yang tercinta. Rasuah dan falsafah. Gejala rasuah adalah satu jenayah yang berlawanan dengan tujuan falsafah pendidikan kebangsaan diwujudkan. Gejala ini dilakukan oleh golongan manusia yang tidak bermoral dan berfikiran secara kritis. Rasuah merupakan perbuatan yang menunjukkan seseorang itu tidak berpegang kepada amanah. Dengan wujudnya gejala rasuah ini, masyarakat akan hilang kepercayaan antara satu sama lain. Oleh itu, kita mestilah menjauhi rasuah untuk menjamin masa depan keluarga kita serta anak bangsa yang akan datang. Sekian daripada saya. Kita beralih kepada pengacara majlis semula. Jumpa lagi. Isu jenayah rasuah pastinya memberi kesan kepada individu yang terlibat. Seterusnya, saya mempersilakan Saudari Arini untuk menguraikan kesan-kesan rasuah terhadap individu, negara dan masyarakat dan langkah untuk menangani rasuah. Terima kasih kepada saudari pengerusi. Antara kesan ialah pemerintah menjadi lemah kerana setiap kali berlakunya rasuah, maka pemerintah kehilangan hasil dan tergelincir daripada tindakan-tindakan yang sepatutnya. Umpama jika cuai memberi sesuatu yang telah ditentukan, maka pemberian rasuah telah digantikan wang cukai yang sepatutnya dikutip dan dimanfaatkannya hanya dinikmati oleh segelintir pemberi rasuah. Selain itu, kesannya ialah menyebabkan pentadbiran negara menjadi kucak-kacir, akan menimbulkan masalah lain seperti kemerosakan ekonomi, pengabaian kepentingan rakyat dan sebagainya. Budaya rasuah juga boleh menghancurkan pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Terima kasih kepada saudari pengerusi. Antara langkah-langkah mengurangkan rasuah ialah kerajaan perlu mengubah sikap kaki tangan kerajaan dan kekirangan swasta agar lebih bertanggungjawab dan amanah. Slogan bersih, amanah dan bertanggungjawab diperkenalkan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad perlu dihayati oleh semua kaki tangan swasta dan kerajaan. Sebab perkhidmatan kaunter telah pun diperkenalkan ke semua pejabat kerajaan untuk mengelak daripada menerima amalan memberi dan menerima wang kopi. Kerana birokrasi hendaklah dikurangkan atau dihapuskan bagi mewujudkan perkhidmatan yang lebih cepat dan berkesan. So, faham video tadi tu? Faham kan? Dia orang ni panel-panel yang bagus, memang berpengalaman. So, berdasarkanlah video tadi tu, kita boleh rungkaikan bahawa rasuah ni perlu ditangani oleh semua pihak berkenaan. Polis, Jabatan Anti Rasuah, kerajaan lah, senang cakap. Kalau kita tak tangani, masalah negara kita nanti. Orang awam pun perlu ambil tahu, perlu nampak, walaupun rasuah tu kecil je, perlu ambil tahu, perlu tangani. Sebab kata orang, kita lebih baik mencegah daripada mengubat. So, itu sajalah yang boleh saya sampaikan. Dan saya hendak mengucap terima kasih pada panel-panel tadi. Dia orang ni duit pun banyak kan. So, pesanan saya, jangan ambil rasuah, mulakan hidup dengan cara yang cemerlang. Sekian, terima kasih.